رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salatan wa salaman ala nabiyyin laisa nabiyyin ba'da sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Jalla Sya'nuhu wa ala makanuh, kerana pada malam ini, malam yang ke 30 Jamadil Akhir 1434 Hijrah, bersamaan dengan 10 Mei 2013, kita akan menyambung pengajian daripada kitab Dirasat Asy-Syari'atul Islamiyah atau Madkhal li Dirasati Asy-Syari'atul Islamiyah oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang kita terjemahkan sebagai memahami syariah Islamiyah. Dan kita telah sampai kepada siri yang ke-15, dan masih kita pada bab yang ketiga, kesejahteraan, kemaslahatan syariah, di mana para fuqaha, yakni para ahli dalam bidang perundangan Islam, menggunakan jalan taufik ataupun jalan al-jam'i. Jalan al-jam'i, jalan taufik ini maksudnya jalan yang telah menghimpunkan nas-nas, baik nas-nas Al-Quran maupun nas-nas hadis, yang pada zahirnya saling bertentangan, tetapi dalam masa yang sama, kerana terdapatnya perbezaan ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut ataupun hadis-hadis tersebut, kerana perbezaan illah ataupun sebab kenapa Nabi SAW bersabda demikian. Misalnya seperti yang diberi contoh oleh Profesor Muhammad Qutub di dalam kitabnya Zahiratul Quraniyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah dengan ayat-ayat yang turun selepas hijrah. Ayat yang turun sebelum hijrah dinamakan ayat-ayat Makkiyah, yang turun selepas hijrah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Di dalam isu ataupun di dalam persoalan menentang kezaliman, ayat-ayat Makkiyah lebih bersifat defensif, lebih bersifat ad-difa'iyah, atau bersifat mempertahankan diri, di mana Allah menyuruh kita bersabar. Contohnya ayat yang ke-10 surah Al-Muzammil, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah kamu di dalam menghadapi penentangan, perkataan penentangan mereka itu terhadap Islam.
dan tinggalkan mereka atau berhijrahlah daripada mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Makna pada mereka awal kita tidak mampu menentang mereka dengan kekuatan, kita diperintah oleh Allah bersabar dan juga berdoa serta sampai kepada tahap berhijrah. Tak perlulah kita mengambil tindakan yang keras terhadap musuh. Berbeza dengan ayat-ayat yang turun selepas hijrah. Misalnya Surah At-Taubah ayat 72, Allah berfirman kepada Nabi SAW, Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai Nabi, hendaklah kamu berjihad menentang kafir dan golongan munafik. Waghluz dengan makna washdud, bersikap keraslah ke atas mereka. Mana berkata Al-Ustaz Syekh Muhammad Qutub, kerana perbezaan dari segi wakil, dari segi persekitaran, ya, kerana kita masih lagi tidak mempunyai kekuatan, kita disuruh bersabar, disuruh berhijrah. Tetapi bila kita sudah ada kekuatan, kita disuruh menentang sampai kepada tahap membenteras. Seperti ya, ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Anfal mengenai tawanan perang, disuruh oleh Allah supaya dibunuh. Sedangkan ayat yang keempat surah Muhammad, tawanan perang disuruh ditawan dan menerima tebusan. Jadi keadaan yang berbeza. Kerana keadaan yang berbeza, situasi yang berbeza, wakil yang berbeza, maka ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi kita lihat pada zahirnya bertentangan, tetapi pada dasarnya sama. Pada dasarnya tidak bertentangan. Jadi kaedah ini turut diambil kira oleh para fuqaha. Itu hanya contoh yang saya beri saja. Kaedah selanjutnya yang diaplikasikan, yang itu dah selesai pada kuliah yang lepas. Jadi pada malam ini kita akan membahaskan kaedah yang lain pula. Kaedah selanjutnya yang diaplikasikan, yang dilaksanakan, aplikasi-aplikasi ini dilaksanakan oleh para fuqaha, ahli fiqh, ialah mentarjihkan. Mentarjih maksudnya membuat penentuan di antara pelbagai nas, maka diambil dia penentuan mana yang lebih sejajar, mana yang lebih sesuai, mana yang lebih munasabah. Macam kita berjuang pada hari inilah, kita bekerjasama dengan golongan bukan Islam kerana munasabah pada hari ini. Sebab buktinya dalam pilihan raya yang lalu kita hanya dapat 21 kursi saja. Kalau kita tak bekerjasama dengan pihak lain, 21 kursi dia. Ya. Yang saudara undi itu ya, yang orang puncuk tak dapat undi, tak ada calon. Ya. Calon pada gerakan Islam tak ada di sini. Jadi undilah mana yang bekerjasama dengan gerakan Islam. Jadi kita terpaksa menghadapi situasi tersebut. Jadi para ulama mentarjih, sekiranya orang-orang yang bukan Islam itu mempunyai kemahiran, mempunyai kebolehan, mempunyai keahlian, maka orang-orang bukan Islam telah diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi menunjuk jalan hijrah. Sebagaimana yang telah terjadi di dalam sirah Ibnu Uraiqid, seorang musyrik, telah diupah oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menunjuk jalan yang selamat menuju ke Madinah. Sedangkan dia musyrik, sebab tidak ada orang Islam yang mempunyai kemampuan. Tidak ada calon Islam yang mempunyai kemampuan, maka terpaksalah mengambil calon bukan Islam. Tapi agenda kita satu saja, iaitu negara Islam. Walaupun orang lain tak suka dengan agenda kita, disebabkan mereka tidak memahami
konsep negara Islam, kita pun membawa konsep negara berkebajikan. Sebab Islam itu membawa kebajikan. Kerana Allah sendiri berfirman menyuruh kita berbuat kebajikan. Ayat yang kedua surah Al-Maidah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-nolonglah kamu dalam perkara al-bir, perkara kebaikan dan perkara takwa. Jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan juga perkara permusuhan. Jadi prinsip itu kita kena bawa. Seperti ayat yang ke-15 surah Sabah itu, prinsip untuk menegakkan sebuah negara yang makmur, baldatun thayyibah, negara yang baik, negara yang maju, wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi sebuah negara yang maju menurut Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang ulama Islam yang bernama Abu Nafs Al-Farabi. Dia seorang ulama, seorang ahli fikih Islam yang tersohor, yang berasal daripada Uzbekistan. Uzbek Al-Farabi namanya. Di dalam bukunya berjudul Arab Ahli Madinatul Fadilah, beliau menyatakan sebuah negara yang maju ialah sebuah masyarakat yang dinamakan masyarakat madani, yang istilah kita hari ini sebagai istilah bahasa Inggrisnya civil society, masyarakat yang maju, yang mempunyai peraturan. Sehingga Nabi mengisyaratkan negara itu sebagai Al-Madinatul Munawwarah. Nama asalnya yang Yathrib, tapi Nabi tukar menjadi Al-Madinah, kerana Al-Madinah itu berasal dari perkataan ad-din. Ad-din, ad-din maksudnya agama, ad-din maksudnya pembalasan Allah, ad-din maksudnya peraturan, ad-din maksudnya kedaulatan. Banyak mana ad-din itu, iaitu Al-Madinah, iaitu sebuah negara yang berdaulat, sebuah negara yang maju, sebuah negara yang makmur, Al-Munawwarah, yang disinari oleh cahaya Islam. Munawwarah itu mana? Cahaya Islam, yang bersinar padanya cahaya Islam, cahaya iman, cahaya hidayah, cahaya takwa. Sebab itu namanya Al-Madinatul Munawwarah. Sedangkan sebelum itu namanya Yathrib. Sebab Nabi nak menegakkan satu negara, satu sistem, yuzhirahu ala dini kulli, untuk menegakkan peraturan Allah itu seluruhnya, bukan sebahagiannya, bukan sejuzuk daripadanya, tetapi keseluruhannya, totally, holistik, menyeluruh, mendalam, syumul, kamil, mutakamil, dan syamil, mutasyamil, menyeluruh. Itulah sebab negara Islam. Sebab itu kita tengok negara Madinah tu, yang Nabi bangunkan, dia mulakan dengan masjid. Institusi pertama di kota Madinah ialah masjid. Itu dia. Dan institusi kedua selepas masjid ialah pasar. Dan pasar di kota Madinah itu dibina di sekeliling masjid, supaya lahir satu golongan manusia yang disebut oleh Al-Quran ayat 52 surah An-Nur, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Iaitu lahirnya sebuah masyarakat, lelaki, perempuan, orang ramai, yang mereka tidak dilalaikan oleh urusan jual belinya dan urusan perniagaannya daripada mengingati Allah. Sebab masjid ini sebagai mekanisme, masjid sebagai pencetus, masjid sebagai penggerak. Bukan macam hari ini. Ya, di zaman yang lalu, mungkin sebelum 5 tahun yang lalu, masjid ini menjadi tempat yang kurang menjadi tumpuan.
Setelah pemerintahan kita 5 tahun yang lalu, masjid ini menjadi tumpuan. Maka dengan keberkatan masjid itu telah menjadi tumpuan di negeri Selangor ini, maka kerajaan tersebut bertahan. Bertahan kerajaan tersebut yang dinamakan Kerajaan Selangor Darul Ihsan. Bertahan, itulah keberkatan kerana kerajaan tersebut telah memperkasakan masjid apa nama Nurul Huda, masjid mana-mana saja masjid maju berkembang, ya, makmur. Pagi esok saya di Subang, penuh orang di Subang kuliah, ya. Malam esok di Puncak Alam, penuh Puncak Alam, ramai orang, ya. Dulu mana ada, sebelum 5 tahun dulu tak ada Puncak Alam sunyi. Orang tak ada, ya. Kadang-kadang kita datang dulu, orang tak datang lagi, ya. Sunyi. Puncak Alam dulu saya ingat saya mengajar dulu sebelum 5 tahun, orang berbuat di kolam. Habis saya kuliah baru masuk. Bukannya orang main-main, pesyarah-pesyarah semua di situ. Pesyarah UiTM kebanyakan, tapi sungguh biadabnya terhadap Islam. Saya kata tuan-tuan sungguh biadab terhadap Islam. Ada majlis ilmu tuan-tuan tak masuk, rela dekat luar. Padahal kawan-kawan saya kata tak boleh kata biadab je lah, ya. Sebab terlalu biadab, dia berbual di kolam, ya. Habis dari kuliah baru dia masuk Puncak Alam. Tapi sekarang tidak. Sekarang saya lama sampai telefon orang yang berbual di kolam. Itulah dia keberkatan, ya, keberkatan Selangor Darul Ihsan. Sebab itu kita mendoakan. Saya cakap cara personal sikit, Tan Sri Khalid diharapkan terus menerajui kepimpinan negeri Selangor. Itu harapan saya lah, ya. Saya sebagai individu lah, mungkin saudara pilih orang lain kot, dan saya itulah Tan Sri Khalid. Sebab orang ni bekerja sungguh, bekerja kuat, dan tidak menghalang perkembangan agama, tidak menghalang perkembangan ilmu, tidak menghalang perkembangan masyarakat, sosial, ekonomi, tak dihalang. Bila tutupnya kedai dapat 2.6 bilion hasil perniagaan di Selangor tu, ada baki lagi balance 2.6 bilion, 2,600 juta. Ini bukan kempen dalam pada raya dah, saya sebut raya dalam pada bukan kempen, bukan mungkin, tapi seseorang itu dilihat dari segi prestasi. Kerana Allah sendiri menyatakan tentang prestasi ini. Prestasi ini kejayaan dan pencapaian, achievement, orang putih kata. Melayu kata prestasi. Orang-orang lama kata kemajuan lah. Kemajuan. Orang lama tak ramai juga orang lama di sini. Orang lama tak faham prestasi. Orang baru performance. Jadi dia telah berjaya seluruh menteri besar di mana-mana tempat pun dia lagi paling maju Selangor, ya. Jadi Selangor boleh mengubah Kelantan, tetapi Kelantan tidak boleh mengubah Selangor. Saya cakap terang, ya. Selangor boleh mengubah Terengganu, Selangor boleh mengubah Sabah, boleh mengubah Sarawak, Selangor boleh mengubah semua, sebab dia adalah Ummul Qura. Dia adalah ibu negara. Orang yang hidup di Selangor ni balik ke Kelantan. Saya naik bas pergi balik undi di Kota Baru, Parlimen Kota Baru, naik bas. Penuh atas bas tu, tinggal saya je saluran 1. Yang lain semua saluran 5, saluran 4. Anak muda penuh, sungguh membanggakan. Balik. Sebab apa anak muda ni balik? Sebab dia duduk di Selangor. Kesedaran dia datang dari Selangor. Sehingga ditanya oleh orang Parit, Perak, macam mana kami kalah Tuan Guru? Tanya Tuan Guru kita di Kelantan. Maka jawab Tuan Guru, internet, dia kata. Contohnya orang di Hulu Kelantan masih suka duduk dalam gelap sebab dia tidak ada internet. Orang Gua Musang masih lagi suka dengan musang, berkawan dengan musang, ya. Dia masih tidak memberi sokongan kepada perjuangan dan menegakkan Islam. Sedangkan Sultan Kelantan sendiri
turun ke Gua Musa untuk memberi sokongan kepada calon daripada gerakan Islam. Tapi kita dan kehendak Sultan itu ditolak oleh orang Gua Musa. Sebab apa? Internet. Sebab mereka jarang menggunakan internet. Bukan macam orang Pucung, bukan macam orang Lembah Kelang. Ini adalah lembah ilmu, lembah perkembangan. Ustaz-ustaz di masjid pun maju. Semua ustaz-ustaz ni menonton YouTube. Jadi saudara pun boleh menonton saya di dalam YouTube juga. Malam ni pun saya bawa kamera video untuk di YouTube kan. Kuliah kita pada malam ni akan di YouTube kan. Sebab kita negeri Islam. Semua ustaz kita masuk YouTube. Azhar Idrus tu terkenal kerana YouTube. Tanpa YouTube, ya, air pun tak boleh tiup. Kerana YouTube lah Azhar Idrus tu masyhur. Kerana YouTube lah ustaz-ustaz kita masyhur. Ada ustaz Bollywood masyhur kerana YouTube. Khutbah kita masuk YouTube, ceramah kita masuk YouTube, pengajian ilmu masuk YouTube. Jadi perkembangan internet ni maju. Rakyat yang menggunakan internet akan berubah. Melayu di kawasan bandar berbeza dengan Melayu di luar bandar. Melayu di kawasan bandar berbeza dengan Melayu pendalaman. Tengok keputusan di Hulu Selangor dengan keputusan ya di tempat lain yang berhampiran dengan Kuala Lumpur, Kelang, Petaling Jaya. Itu dia. Kecuali Putrajaya lah, itu lain lah ya. Sebab orang Putrajaya itu berada dalam istana Firaun. Firaun, dia dekat dengan Firaun, jadi susah. Firaun banyak mengganggu orang Putrajaya itu, macam Nabi Musa diganggu oleh Firaun. Nak cakap sikit, Firaun marah, jurkah. Akhir sekali Nabi Musa terpaksa meninggalkan Mesir, pergi ke Mesir selama 10 tahun dan kembali semula untuk menentang Firaun. Jadi saya menyeru saudara Usam kembali semula ke Putrajaya untuk menghadapi Firaun, sebagaimana Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Ini kisah benar. Sebab mereka dibelenggu oleh Firaun, gaji mereka besar, duit mereka banyak, super skill, Jusa, tak payah bayar mereka tak payah bayar tol. Orang Jusa tak payah bayar tol. Dia punya telefon dia percuma, minyak pada allowance, mesyuarat pada allowance, semua gaji pokok 20,000, belum gaji bunga lagi, belum gaji ranting lagi, gaji pokok 20,000. Mereka dibelenggu oleh sistem Firaun. Itu dari Putrajaya. Semua benda berkiat. Peti pun dihilang 5 biji. 5 biji peti undi hilang. Ya, ada peti undi jatuh di tengah padang. Jatuh peti undi daripada helikopter. Mungkin helikopter tu pintu dia tak kuat. Jatuh 2 biji. Saya tengok dalam YouTube. Ada pegawai SPR melarikan peti undi dengan menggunakan teksi. Ada dalam YouTube. Semua ni akan kita bawa kepada petition pilihan raya di mahkamah. Itu yang diminta oleh setiausaha SPR. Bawalah kes ni ke mahkamah. Ya, kita akan bawa ke mahkamah. Ya, itulah kisah benar. Kalau tak ada YouTube, tak ada internet, macam mana rakyat nak tahu cerita ni semua? Saya dulu di Bukit Mahkota melihat perkembangan di Kelana Jaya hanya dengan melalui YouTube. 120,000 rakyat berkumpul di stadium Kelana Jaya. Kita tengok di YouTube. YouTube tu keluar dalam handphone aja. Tak payah balik rumah, keluar dalam handphone, dalam iPad keluar. 120,000 di luar stadium penuh. Kalau kita masih ditakut lama, memang tak berubah, pemikiran tak berubah. Jadi sebab itu Al-Quran mengajar kita, hadis mengajar kita supaya menggunakan pendekatan at-tarjih ni. At-tarjih ni memilih yang lebih munasabah, memilih yang lebih sesuai.
berdasarkan kepada pelbagai kemaslahatan yang berlaku dalam masyarakat. Ia mempunyai perbezaan dan bertahap-tahap. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi lah ya, ayat yang saya mulakan kuliah tadi, iaitu surah Az-Zumar ayat 17 dan 18 saya baca tadi. Ini pendekatan dinamakan tarjih. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Maka berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang telah mendengar perkataan, lalu dia mengikuti ahsanah yang terlebih baik, yang terlebih mulia, yang terlebih menasabah, yang terlebih relevan, yang terlebih kukuh. Ada banyak perkataan yang baik, tapi pilih yang paling baik. Di antara guru dengan kerani, dengan pentadbir pejabat, dengan peladak, manakah yang lebih mulia? Sudah tentu guru paling mulia. Maka kalau anak kita nak bekerja, galakkanlah dia menjadi guru. Guru paling mulia. Walaupun kerani itu pun mulia, tapi mulia lagi guru. Walaupun petani pun mulia, tapi mulia lagi guru. Itu dia. Kerana Nabi SAW bersabda, bu'istu mu'alliman, aku telah dibangkitkan untuk menjadi guru. Jadi pendidik. Mana jawatan yang paling baik, jawatan yang paling afdal, yang paling mulia ialah guru, pendidik. Di antara guru-guru yang paling mulia, guru agama yang paling mulia, guru akidah, guru tauhid. Lebih mulia daripada guru matematik, lebih mulia daripada guru sains, lebih mulia daripada guru bahasa. Sebab dia membawa manusia mengenal Allah. Jadi kalau saudara masuk ke universiti, kalau yang berkaitan dengan agama, maka kod dia A atau B. Kod dia menunjukkan agama itu paling mulia, A atau B. Kod dia lain, di bawah. Jadi dalam susunan buku-buku di Indonesia Melaya, di UIA, di UKM, buku-buku agama dimuliakan. Jadi di sini dalam pengajian sains perpustakaan dinamakan katalog, mengkatalogkan ilmu. Jadi ilmu yang paling mulia di kalangan segala ilmu ialah ilmu tauhid. Bukan bermakna ilmu sains, bukan bermakna matematik, bukan bermakna sejarah, geografi tidak mulia, mulia juga. Tapi di kalangan semua ilmu itu, tauhid yang paling mulia. Di kalangan semua guru itu, ustaz yang paling mulia. Jadi kalau anak kita menjadi ustaz, menjadi ulama, menjadi tuan guru, menjadi al-hafiz dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi jalan tauhid. Sebab itu Allah menyatakan, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengar perkataan lalu dia mengikut yang lebih baik. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Sadaqallahul azim. Makna dalam apa juga keadaan, fiqhul aulawiyah, fiqh keutamaan, list of priority, senarai keutamaan menjadi satu subjek, menjadi satu pengajian yang amat penting. Demikian juga dalam bidang pengajian fiqh ni. Ada yang kalau kita mengaji fiqh, bab sembahyang umpamanya, ada yang dinamakan rukun, ada yang dinamakan sunat ab'ad, ada yang dinamakan sunat hay'ah. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah di dalam kitabnya Munyatul Musalli. Misalnya di antara sunat ab'ad dengan sunat hay'ah, kenapa dinamakan sunat ab'ad? Kerana sunat ab'ad itu sunat yang menjadi sebahagian daripada yang wajib, yang menjadi sebahagian daripada yang rukun.
Sehingga kalau kita meninggalkan sunat aba'ah, kita dikehendaki sujud sahwi, dijabarkan dengan sujud sahwi. Contohnya membaca qunut, doa qunut pada sembahyang subuh, hukumnya sunat, tapi sunat aba'ah. Meninggalkannya dalam mazhab Syafi'i dijabarkan. Apa makna dijabarkan? Dipaksakan sujud sahwi, walaupun sunat, bukan rukun. Membaca selawat ke atas Nabi Ibrahim dan keluarganya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu sunat aba'ah. Siapa meninggalkannya pada sembahyang fardu, kena sujud sahwi. Kata Syekh, meninggalkan selawat ke atas Nabi Muhammad batal sembahyang, sebab itu rukun. Tapi meninggalkan selawat ke atas Ibrahim dan keluarganya sunat aba'ah. Jadi mana sunat aba'ah ni? Tidak seperti sunat hai'ah. Sunat hai'ah kalau meninggalkannya tak terbatas sembahyang, tak payah sujud sahwi, tapi sembahyang itu tidak sempurna. Contohnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, meletakkan ibu jari di hujung cuping telinga, itu sunat hai'ah. Kalau nak pergi Allah Akbar boleh, ya tak angkat pun sah, cuma tidak sempurna, tidak beradab, tidak berakhlak. Macam kita berdoa lepas sembahyang, berzikir, berwirid lepas sembahyang, itu sunat hai'ah. Kena ingat, berdoa, beristighfar pada zahirnya hukumnya sunat, tetapi pada hakikatnya hukumnya wajib. Kerana berdoa itu wajib. Kerana orang yang tak berdoa, Tuhan kata orang yang sombong, dan orang yang sombong akan dicapak ke dalam neraka. Mana kena berdoa. Sebagai hamba yang mengaku dirinya lemah, yang mengaku dirinya hina, dia kena memohon kepada Allah. Ini nak ngaji tu, kita kata ngaji tu. Jadi dalam bab sunat pun ada yang lebih sunat. Macam kita dalam mengerjakan haji, ada yang dinamakan rukun, ada yang dinamakan wajib. Meninggalkan rukun terbatalkan haji. Seperti berwukuf di Arafah, walaupun sakit macam mana pun, kena bawa pesakit sekejap kepada Arafah untuk berwukuf. Usung ke pakai ambulans, pakai salah, pakai troli ke, terserah jadi sebab itu rukun. Kalau tak buat, tak berwukuf di Arafah pada hari ke-9 selepas zawal syams, selepas tergelincir matahari di tengah hari, maka tidak sah hajinya. Tetapi meninggalkan yang wajib, maka wajib membayar dam. Macam kita haji tamattu', itu kena bayar dam. Walaupun tamattu' tu lebih ringan daripada haji ifrad, tapi kena bayar dam. Sebab kita dah berseronok-seronok berumrah, bertahallul, berumrah, bertahallul sebelum haji. Jadi tamattu' tu mana berseronok-seronok, maka kena bayar dam. Iaitu kita mengaji bab haji. Begitu juga bab puasa, bab zakat, bab apa sekalipun. Di sana ada terdapatnya fiqhul aulawiyat, fiqh keutamaan. Nak menjadi imam, kena ada sifat nak menjadi imam. Pertama, menjadi imam itu seorang yang faqih, yang kedua seorang yang qari, yang ketiga seorang yang syuyukh. Itu fiqh aulawiyat juga. Apa dia faqih? Orang yang mengetahui hukum hakam. Apa dia orang yang qari? Orang yang baik bacaannya. Apa dia orang yang syuyukh? Orang yang lebih tua, lebih veteran, lebih senior, lebih lama, orang lama. Tapi ada orang lama, ada orang baru, ada anak muda. Tapi anak muda ni seorang yang faqih, seorang yang qari, tapi dia muda. Yang ada orang tua di situ tetapi tidak qari, tidak faqih, maka orang muda jadi itu kaedah fiqhul aulawiyah.
Nak pilih pemimpin itu juga. Pemimpin yang hendak dipilih itu pertama mestilah, kata Ibn Khaldun, mestilah seorang yang berilmu, knowledgeable. Yang kedua, bukan saja dia berilmu, dia mestilah seorang yang al-kifayah, berkeupayaan, ability, ada keupayaan, kifayah. Yang ketiga, seorang yang adil, saksama. Itu dia, tak banyak temberan. Adil dalam Islam ni tak buat dosa, tak buat dosa besar. Itu adil dalam fiqh. Bukan namanya Muhammad Adil. Muhammad Adil belum tentu adil. Yang nama selamat belum tentu selamat. Itu dia. Kadang-kadang yang nama hitam pun putihnya, yang putih pun hitam. Jadi what is in the name, apa ada pada nama. Yang penting isi. Isi orang tu, isi orang tu paling penting. Jadi orang yang adil. Dan yang keempat, salamatul hawas, sihat sejahtera tubuh badan, akal fikiran. Kalau si sakit aja tengok tubuh kita, walaupun dia berkemahiran, walaupun dia hebat, walaupun dia berilmu, dia kata hamba geboh. Masa dia mengeping di pasir mak, geboh hamba dalam masjid, dalam surah, dalam musallah. Lepas hamba geboh tu, hamba tidur. Bangun daripada tidur, hamba pun royak kepada timang dia hamba. Dia mau kena ambil lebih besar. Hamba tak ubah dah. Itu mana salamatul hawas. Saya minta maaf, saya cakap Kelantan, lorak Kelantan, sebab baru balik mudi. Semangat tu ada lagi, semangat mudi tu ada lagi, itu. Jadi disebabkan dia tahu dia tak larat, dia lemah, dia badan sudah lemah, uzur, dah berusia 82 tahun, dia berundur. Itu langkah yang sebaik-baiknya. Tak payah suruh dia tahu. Walaupun akal fikirannya kuat, ilmunya tinggi, dia tidak nyanyuk, dia tidak lupa dan sebagainya, tetapi badan lemah. Itu dia. Jadi bila kita badan lemah, suruhlah orang datang mengajar. Sesuatu yang saya ada dekat agak, orang datang mengajar. Macam tu, gini-gini lah. Itu yang kita nak, generasi baru pula datang berkuliah, memberi kuliah. Tapi sebelum generasi baru tu boleh mengganti kita, kita ambil dulu sementara setahun dua lagi, lepas tu kita beri peluang anak muda pula. Itu kepimpinan baru. Itu tu guru dah beri contoh pada kita. Bila dia rubah, dia dah tak larat, letih, kena dia jatuh di mana, di satu tempat, orang dah dokong dia jatuh. Jadi dalam sebelum hari lalu 2 kali dia jatuh. Jadi salamatul hawas, sihat sejahtera tubuh badan, akal fikiran. Bekas Menteri Besar Kedah ada potong kaki dia semalam, 2 kaki potong, tak sihat. Jadi memang kehendak Allah juga tewas di Kedah kerana Menteri Besar sudah sakit. Itu contohnya, Allah beri contoh lah. Allah memberi contoh kepada orang Kedah, bahawa pemimpin dia tak sihat. Jadi kalah lah, tak sihat. Naik anak Mahdi, mukhris, sihat, segar, orang muda, duit banyak, macam mana tu? Fikir-fikir sendiri lah kan. Itulah kisah yang benar yang berlaku di Kedah. Jadi saya menyeru orang-orang Kedah supaya bersabar, bertenang. Sebab keluarga saya di Kedah sana menangis bila Kedah tewas. Keluarga isteri saya lain, sebab dia orang semua politik, semua terlibat dengan politik. Yang bertanding pun ada, yang macam-macam, menangis-nangis. Hari ini menangis lagi. Saya telefon tu teresak-resak lagi. Adik ipar saya di sana menangis lagi. Ustazah menangis lagi. Sabar, cakap mudah, sabar. Sabar apa? Cakap sabar. Cakap yang mudah. Kita yang fasah, kita yang fasah. Dia tu lejak lagi. Tak boleh buat apa. Itulah hampa ni asyik berbala. Tu punca tengok Kelakar tak berbala, tengok usaha-usaha tenang tak jadi. Orang tak latih dia pun dia tenang.
Itulah orang yang pemimpin asli, original punya pemimpin, bukan pemimpin tiruan, bukan palsu. Tenang saja, tak dilatih. Sebab dia ni bakal Perdana Menteri Malaysia, bukan bakal Menteri Besar Kelantan. Sebab itu dia tak terima jawatan Menteri Besar, sebab taraf dia Perdana Menteri sebenarnya. Perdana Menteri kita yang akan datang, itulah dia Musa. Pendapat saya lah. Orang tak boleh dengar pendapat saya dengan pasal. Itu pendapat saya sendiri ya. Sebab saya mengenali orang ni sejak dulu lagi. Orang yang taat pada ibu bapa, orang yang istiqomah dalam perjuangan. Dapat dia menuntut ilmu di Yaman, belajar agama di Yaman tu. Mahir dia Al-Quran, hadis tu, Musa. Anak tu guru juga tu. Dan sentiasa bersama dengan ibu sehingga ibu meninggal dunia. Itu pemimpin. Kita nak orang macam tu ni belum dilatih, itu bisa dari rendah dah. Sebab itu tuan guru kita membuat keputusan, menulis surat kepada Sultan Selangor bahawa pihak kita mencadangkan Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar sebab kelayakan, akhlak dia, kepribadian dia, etika dia, keikhlasan dia, kejujuran dia, integriti dia. Bukan kerana dia PKR, bukan kerana dia PAH, bukan kerana dia DAP, kerana sifat kepimpinan. Itu saya menyerulah penduduk negeri Sepang ni, dia pun Puchong ni, Sepang saya kempen dah, supaya menerima Tan Sri Khalid itu ya. Malam pagi esok saya akan berkempen pula di Subang. Saya tidak dibayar, tapi saya memperjuangkan kebenaran. Saya ada SMS semua orang yang nak jadi Menteri Besar. Bermuhasabahlah anda kepada Allah. Inilah orang yang paling layak. Islam membawa ke sini. Dia telah memberi kejayaan kepada Selangor. Orang ni lah kita beri kepimpinan, jawatan kepimpinan beri pada dia, sebab dia telah menunjukkan bukti. Saya tidak dibayar, saya ikhlas, tidak dibayar. Saya tak kenal Khalid, tak kenal. Jumpa adalah tengok dia jauh sebagai rakyat jelata. Tapi sebagai ustaz, saya mesti memainkan peranan. Di mana masjid saya pergi, saya akan cerita. Di mana surau, saya cerita. Saya mengajar di 52 masjid dan surau di Selangor selama 1 bulan. Jadi sekurang-kurangnya 52 tempat saya dah menyampaikan. Maksud YouTube pula lagi ramai. Mana ni masuk YouTube sampai jadi penting kita memilih pemimpin. 4 sifat kena ada. Kalau akhlak, 4 akhlak. Imam Al-Ghazali kata 4 akhlak. Pertama, al-hikmah, bijaksana. Kedua, asyaja'ah, berani. Ketiga, al-adalah, adil. Keempat, al-iffah, mengawal nafsu, menguasai nafsu. Banyak pemimpin ni tak tahan nafsu. Ada yang sibuk kahwin aja, ada juga sibuk kahwin, tak malah, tak salah kahwin tu. Tapi kalau sibuk dengan kahwin, berjuang pun tak berapa nak sangat, dia sibuk kahwin, dia sibuk menambah bini saja. Kalah pilihan raya yang baru lalu, kalah dia. Yang mak tua saya kata, apa tak peduli kawasan, bila masuk pilihan raya bertanding, mak tak mundi. Jangan macam tu, mak dia mau berjuang ke Islam, berjuang Islam, kahwin bertiga. Kedah juga kasar, bahasa Kedah. Saya budi sabar, budi tak tahu dia budi satu kan 5 minit. Saya duduk di Kelantan, dia dekat pada saya tahu dia budi.